betul. And cakap pasal hati ni, kita tahu kan semua orang kadang-kadang hati remuk, hati luka. Tapi kadang-kadang hati tu baik-baik. Nak sembuh semula. Betul kan? Itulah. Dan nampaknya bila kita bertemu dengan orang yang memahami keadaan kita, orang yang mendengar luahan perasaan kita, maklum dalam masa sunyi kan. Betul. Tup-tup hati macam terbuka kita nak kahwin lagi. Tup-tup itulah yang berbahaya. Jadi dalam rancangan ni kan, kita nak bincangkan apa masalahnya bila anda menempuhi perkahwinan semula. Selalunya terlibat anak-anak. Kadang-kadang kita keliru tau Rila. Apa yang kita inginkan dan juga apa sebenarnya keluarga kita perlukan. Betul. Sebab itulah pagi ini topik kita tentang perkahwinan semula. Dan walau apa pun yang kita akan discuss hari ini ataupun kita bincangkan pada hari ini, orang tetap nak kahwin lagi, betul? Saya syak juga. Ya, jadi sebab itu termasuk kita. Sebab itu makcik-makcik pun suruh awak kahwin lagi juga, saya dengar. Dan saya dah tak sabar nak mulakan perbincangan. Jadi kami alu-alukan anda untuk berkongsi pandangan anda di talian kami di 669-1110 ataupun boleh melalui Facebook di sinmsn.com/Suria serta klik kepada Rudy and Rila atau melalui Twitter di @RudyRila serta #RudyRila. Awak tak ada Twitter. Jadi jangan lupa ya, tweet kat kita. Awak tahu kan, kalau kita dengar berita orang nak kahwin, kita semua happy sangat-sangat. Macam anak rak kita happy. Semua orang suka jadi permaisuri dari raja sehari. Tetapi banyak yang lupa tanggungjawabnya seumur hidup. Oh ya, betul. Betul kan? Apa kata kita melihat klip ni? Mari. Sri, sorry lah aku lambat sikit. Last minute ada hal lah pula. It's okay. Kau datang ni pun aku dah berterima kasih. Sudahlah. So, apa masalah kau ni? Aku tengok muka kau macam ada yang tak kena je. Actually kan, Abang Rosman tu dia dah buat kata putus tak menikah. Kau tahu kan keadaan kita macam mana? Aku kan apa? Aku ni janda anak dua. Abang Rosman pula duda anak dua juga. Ni aku pening ni. Sri, sebagai kawan, I'm happy for you. Tapi at the same time, yelah, kau dua, dia dua. Bukan senang tau nak serasikan dua keluarga ni. Itulah, aku takut kalau tak boleh duduk bawah satu bumbung. Lagi-lagi anak-anak kan? Whatever it is, aku doakan semoga kau dapat atasi masalah ni. I'm just so happy for you. Come on, look here. Selamat pengantin baru. Thank you. Istana impian nampaknya. I'm so happy for you. Betul. Dia cakap macam-macam. Biar saya komen sikit pasal VT tu kan. Ramai kakak-kakak dan abang-abang mesti boleh faham VT tu. Dan ramai juga telah mengalami suasana seperti itu. Memang elok seperti saya mengatakan, kalau kita nak kahwin lagi memang bagus juga digalakkan oleh agama kan. Daripada kita duduk dalam maksiat kata orang tu. Betul. Tapi ramai yang juga tanya, adakah kita boleh mengatasi? Dia berasa tadi yang mungkin kita ada masalah. Memang benar awak akan ada masalah tu. Sebab dia bawa dua, awak bawa dua. Ini dia baru bercerai. Kan siapa dapat rumah, siapa tahu. Betul. Because bila dia dapat rumah, bermakna si lelaki tu dia akan bawa anak-anak masuk dalam rumah tu. Bermakna kita ada masalah lagi satu. Adakah bekas suami si perempuan tu akan terima yang lelaki tu masuk? Itu masalah pertama. Kedua, lelaki yang masuk tu juga boleh ke menyesuaikan dalam persoalan wangan? Ini yang wanita ni takut juga. Dah tu Rila, awak faham kan, nak jaga empat orang ni, dia ni perangai macam ni, dia ni perangai macam ni, bergaduh. Jadi sebab itulah dia mengatakan tadi, tapi kawan dia pula dan masyarakat kita mesti hentikan ni. Saya sangat-sangat happy, memang kita semua happy. Tapi soalannya, adakah patut kita perlukan lebih masa untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang mereka akan menempuhi? Ya, kerana menurut statistik, Rudy, 28% sebahagian besar perceraian pasangan Islam berlaku tidak sampai 5 tahun usia perkahwinan, melibatkan mereka yang berumur ke bawah 35 tahun. Ya. Jadi adakah mereka ini cukup matang untuk membina perkahwinan kali kedua? Itu satu. Kedua ialah 34% perkahwinan pasangan Islam ialah perkahwinan semula.
dengan erti kata lain remarriages ya. Persentasenya lebih. Mereka yang bercerai ada lebih kemungkinan berkahwin lagi ya. Dan Awak nak saya komen? silakan. Selalu orang bertanya dengan saya, Cik Rudi, apa halnya orang Melayu ni suka kahwin muda? 18, 19, 20 dah berkahwin pertama. Saya selalu jawab dengan senangnya, mereka nak menghalalkan apa yang haram. Tapi soalannya, bila mereka dapat yang halal, mereka tetap cari yang haram. Sebab itulah kadang-kadang perkahwinan mereka runtuh. Bila kita kahwin umur 18, 19, 20, okeylah 25. Kita belum matang lagi. Apa lagi kalau kita jadi mak ataupun jadi ayah? Kita belum lagi matang. Dah terang sekolah kita tak lanjut, saya selalu kata kadang dan saya cakap ni dengan segala hormatnya lah pada anda ya, ramai bangsa lain sedang kat universiti, sedang mendapatkan pelajaran, tapi kita pula kadang-kadang, ini yang saya takut nak cakap kadang-kadang, awak tahu kan sensitif, tapi soalannya bila kita dah bercerai umur 28, 29 kita nak kahwin lagi, kita belum menyelesaikan masalah tu. Lepas tu tak apa, dalam perkahwinan pertama kita dah ada 2 anak ataupun 1 anak, dan awak tahu juga masalah kewangan selalu menimbul. Yang muda selalu yang kahwin dia lah. Masalahnya ialah selalu soalan keuangan. Ya. Satu perempuan pun tak akan muka pandang lelaki kalau dia tak boleh bayar api air, tak boleh bayar barang rumah. Dan saya rasa kita juga bermain dengan soalan jangkaan. Ya, kenapa wanita ingin berkahwin semula? Kenapa lelaki nak berkahwin semula? Sebab saya rasa 2 perkara berbeza. Wanita biasanya nak kahwin lagi kerana dia memerlukan security ataupun rasa selamat dari segi emosi, dari segi kewangan. Tetapi lelaki kalau dia nak kahwin lagi, selalunya ialah kerana dia memerlukan sokongan untuk menjaga anak-anak dia. Betul. Misalnya dia tidak ada ibu bapa ataupun maaf cakap lah ya, kadang-kadang nak ambil pembantu rumah ni mahal. Jadi kahwin lagi sudahlah. Jadi bini baru boleh jaga anak. Betul? Saya tetap maafkan awak cakap macam tu. Tapi banyak juga wanita-wanita yang berkahwin seperti awak mengatakan nak mendapatkan menyelesaikan soalan kewangan. Tapi apa yang menyedihkan ya Rila, saya cakap ni sekali lagi, sensitif. Berapa banyak wanita di luar sana bila awak kahwin kali kedua, awak juga yang bayar api air, awak juga yang bayar buku sekolah dan semuanya dalam perkahwinan ini. Memang bukan semua. Tapi berapa ramai di luar sana terasa apa yang saya cakap ni. Lelaki pula memang betul. Kalau saya ada anak, saya perlukan seorang untuk jaga kan? Betul. Kalau dapat bini nombor 2, kalau dia boleh jaga, selamatlah saya. Betul kan? Tak payah bayar levy. Betul. Jadi apa kata kalau sekarang ini kita lihat apa yang kita terima dalam Facebook dan juga kalau ada pemanggil nanti ya. Okey, sekarang saya bacakan dari Facebook dulu. Okey, dari Facebook, wow, hari ini saya rasa ramai ya yang menulis. Okey, tapi di sini ada sesuatu yang agak gembira dari Cik Liza Muhammad. Panjang tapi mungkin saya ringkaskan sedikit ya. Cik Liza Muhammad ialah a happy story. Dia dah pun berkahwin kali kedua bersama seorang duda dan dua-dua mempunyai anak daripada perkahwinan pertama dan jarak umur berbeza-beza. Jadi mereka ada yang dari kecil hinggalah yang umur 19, 12, 15, bermakna ada anak-anak usia remaja. Tapi beliau hidup aman damai bersama anak-anak tiri yang menganggap dirinya seperti ibu sendiri dan anak tiri sebagai anak sendiri, dan beliau bersyukur dan berkata bahawa ini adalah sesuatu yang possible. Betul. Ya. Biarlah kita cakap dengan terangnya ialah memang bukan semua yang mengakibatkan mereka bercerai lagi. Tapi ada juga perkahwinan semula yang sangat bahagia, yang sangat cemerlang dan sehingga akhir hayat mereka. Tetapi ramai yang belum matang untuk menerima tanggungjawab ni. Kakak ni yang menulis, boleh tak saya tanya dengan awak, berapa lama awak dah jaga anak-anak ni semua? Baru tahun pertama ke tahun kedua ke dah tahun 20 tahun awak dah buat kerja macam ni? Sebab kita tahu kan bila anak-anak, lebih-lebih anak tiri, bila mereka dah besar, bila kita nak mendisiplinkan mereka, di situlah mulanya mereka akan mengatakan kadang-kadang, awak ni siapa? Awak bukan mak saya. Awak bukan bapak saya. Apa hak awak ada? Bila dia dah sampai setakat macam tu, inilah suami dengan isteri akan bergaduh. Sebab dia akan kata, awak apa tahu pasal anak saya? Lebih-lebih lagi Dila, kalau isteri yang lama masuk campur dan mengatakan, mak baru kau ni pokai betul. Tak bagus. Awak tahu kan? Dan itu antara cabaran apabila kita berkahwin semula ya. Dan ada panggilan nampaknya ada? Okey, kerana kita tidak ada panggilan, kita boleh teruskan dengan perbincangan ini. Dan itu adalah antara cabarannya, Rudi. Tapi saya rasa kita tidak boleh menahan, tidak ada undang-undang untuk menahan wanita ataupun lelaki daripada berkahwin lagi. Betul. Tetapi hari ini kita ada undang-undang yang apabila kalau saya ini janda dan saya ingin berkahwin dengan duda, dia dikendaki untuk
Okey, ini yang mustahak sekali yang sesiapa yang sedang terlibat dalam perkahwinan kedua ya. Bila kita dah jatuh cinta dengan duda tu ataupun janda tu, dah terang otak kita. Kita tahu cinta tu membutakan kita. Jadi kadang-kadang kita menafikan kenyataan. Kita tengok dia asyik kena seret ke mahkamah je. Apa hal? Padahal bini dia sedang nak menuntut ataupun isterinya nak menuntut nafkah untuk anak-anak. Isteri bekas isteri. Bekas isterinya. Ya, bekas Bermakna isteri. bila awak dah nampak perkara macam ni, awak mesti tahu yang awak akan menerima pasangan awak ni dengan penuh hutang piutang dia. Jadi bila awak dah kahwin, awak mesti siap yang dia akan ada masalah kewangan. Bermakna kalau dia ada 4 anak, jangan nak kutuk si bekas isteri tu. Sebab dia nak tuntut apa hak dia. Sekarang ada undang-undang yang mengatakan kalau saya ni duda nak kahwin, saya mesti beritahu ataupun isteri saya bakal isteri saya mesti tahu yang saya ni penuh dengan utang piutang kat ulang keleng pinggang saya. Ini yang bagus, tapi banyak juga bila dah tahu pun buat dak aja sebab dah bercinta kan. Dan saya rasa kerana saya rasa berbalik kepada tadi saya kata jangkaan kerana wanita menjangkakan mungkin role model untuk anak-anak dan sebagainya. Dan apa kata kalau sekarang ini kita berehat dulu dan kita kembali lagi selepas nanti untuk kita teruskan perbincangan kita bahagian kedua. Adakah kerumitan ataupun cabaran-cabaran yang mungkin boleh dihadapi oleh pasangan yang membawa masuk keluarga berangkai, iaitu duda bawa masuk anak dan yang janda juga bawa masuk anak ke dalam rumah tangga yang baru, dan kadang-kadang mereka akan menambah jumlah keluarga mereka apabila mereka berdua ada anak yang baru. Betul? Dan apa kata kalau sekarang ini kita lihat VT berikut yang akan memberikan anda gambaran tentang keluarga berangkai. Ni game ayah aku belikan untuk aku. Kau nak ambil kenapa? Kalau kau nak, suruh mak kau belikan. Aku tak bisa. Aku nak game ni. Ni aku punya. Ni aku punya kan? Sakit tau. Aku punya. Kau jangan suruh. Kau kenapa? Lain kali kalau nak pinjam buku orang, tanya dulu. Jangan main ambil je. Ni dah macam pencuri tau. Ni apa salah? Kecoh-kecoh lah. Sikit-sikit nak gaduh. Ni ayah dia orang. Suka nasib pasang kita. Baik duduk numpang. Daniel. Rina. Apa pasal korang berdua ni suka sangat gaduh dengan Abang Sarin? Bingit tu tak? Bingit! Abang, apa pasal ni marah anak saya? Abang ingat anak-anak abang ni semua baik sangat. Daniel, Rina, masuk bilik. Sampai hati abang kan? Dan itu antara cabarannya keluarga berangkai kan, Rudy? Dan komen anda tentang VT ini? Okey, biarlah kita cakap terus terang sekarang ya. Memang kalau anda nak berkahwin sekali lagi, itu adalah hak anda. Siapalah kita rela nak cakap tak boleh, tak boleh. Tapi rancangan ini ialah untuk memperbaiki masyarakat kita. Untuk pastikan yang kita boleh teruskan perkahwinan kita sampai akhir hayat. Pastikan kita besarkan anak-anak kita dengan sempurnanya. Dan selagi kita dalam pasangan itu, kita bahagia. Memang ramai yang kata, Rila, jodoh tu tangan Tuhan. Saya tetap setuju. Betul. Tapi rancangan ini ialah pastikan sebelum kalau anda benar-benar dah buat keputusan macam tu, kita dah bersedia. Bersedia. Kerana inilah dia cabaran-cabarannya. Ya, dan kalau kita tak bersedia dan kita akan bercerai lagi. Ini yang kita nak elakkan. Betul. Awak tengok tadi dalam keluarga tu, itu adalah situasi yang sangat normal. Mak ada anak dia sendiri, bapa juga ada anak dia sendiri. Kalau pasangan yang baru ni tak ada pemikiran yang sama, kita ada masalah. Dan ini yang kita nak mengelakkan. Sebab kalau apa yang menyebabkan perceraian dalam kali kedua ni, Rila, ialah mak dengan bapa bergaduh sebab anak masing-masing. Dan awak tahu juga kan, kadang-kadang si bekas suami akan mengata lelaki baru ni pukul anak-anak kita. Ini yang kita mesti buat persediaan ya. Sebab kadang-kadang bila bapa dia bekas suami mendatang ambil anak dia, dia tengok anak dia muka macam lain macam. Dia pergi ke mahkamah, dia laporkan. Ini yang kita nak elakkan. Padahal kita sendiri yang membesarkan anak ni. Betul. Dan kita ada panggilan nampaknya. Hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Fida. Saya sebenarnya ada masalah. Saya sedang bertunang dengan kekasih saya. Dia duda anak satu.
Dan sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bekas isteri dia dengan anak dia. Cuma bekas isteri dia tu suka macam report mahkamah, naik turun court, macam cuba untuk menyusahkan hidup kami, nak naikkan nafkah. Padahal tiap-tiap bulan cukup tunang saya beri nafkah. Tapi dia ajar anak dia macam maaf katalah, macam dia kata bapak kau dah mati, kau tak ada bapa, kau jangan respect dan bapak kau. satu je soalan untuk anda. Adakah anda single ataupun anda pernah berkahwin? Saya single. Single. Okey, terima kasih. Itu soalannya. Okey, komen. Okey. Ini yang wanita-wanita yang single yang tak pernah berkahwin mesti menerima. Jangan menafikan ini. Saya bermohon kepada anda. Kalau anda nak menerima seorang duda yang pernah berkahwin dan ada anak, anda tak boleh mengelakkan yang bekas suaminya, bekas isterinya akan menuntut nafkah. Ramai isteri baru mengatakan busuk punya bekas isteri, menyusahkan. Ini bukan penggambaran yang benar. Si bekas isteri tu cuma nak nafkah dia aja. Dia awak nak kahwin gasak dia lah. Sebab dia dah cerai. Tapi dia berkait dengan bakal suami awak ni sebab dia nak tuntut nafkah. Dan saya beritahu dengan awak kalau awak menafikan masalah ni dalam perkahwinan awak, masalah ni akan meletup, akan berkembang dan awak akan mengalami situasi bahawasanya suami awak punya duit asyik bayar nafkah, bayar nafkah dan awak akan bayar air, bayar rumah, bayar semua. Kalau awak dah bersedia untuk macam ni, silakan. Itu dia. Okey. Dan satu lagi mungkin di sini saya harus timbulkan tentang satu perkara yang memang sekarang ini berlaku, iaitu dalam perbualan saya dengan beberapa orang ketua persatuan-persatuan wanita di luar sana. Mereka mengatakan apabila berlakunya perkahwinan semula remarriages, biasanya lelaki ni apabila dia nak kahwin lagi, dia akan cari wanita yang dalam keadaan lebih baik daripada bini lama. Jadi bermakna kalau dia kahwin O-level, yang baru dia ambil graduate, ada pekerjaan. Jadi dia marry up. Dia akan naik dari segi taraf kehidupan. Wanita pula bila dia dah jadi janda, bila dia kahwin semula, trendnya ialah dia marry down. Dia dapat lelaki yang mungkin setaraf dengan suami yang sebelumnya dan sebagainya. Jumlahnya macam gitu. Jadi bila dilihat secara purata, wanita tetap rugi. Sebab bila dua-dua bercerai, satu upgrade, satu downgrade, bagaimana dia ingin membina kembali ekonomi dia. Jadi wanita dalam keadaan yang lebih rapuh, saya kira. Betul. Dan untuk wanita di luar sana, saya rasa kita harus lebih bersikap berhati-hati kerana optionnya ialah kalau kita berkahwin sekali lagi hanya untuk berlanjutan dalam lingkaran masalah. Betul. Kenapa kahwin? Betul. Dan single adalah option yang terbaik. Itu satu. Tetapi bukan semua wanita boleh hidup single. Kerana manusia semua cope dengan loneliness ataupun perasaan sunyi ini berbagai-bagai cara. Yang ada dia tak boleh. Dia mesti nak ada suami. Malam-malam tidur dia kata momok. Takut mesti nak ada lelaki. Kalau tak ada suami tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau dalam hal yang sedemikian, dia akan menjadi rapuh dan mana-mana lelaki yang datang pilihan dia ambil. Sebab maksud awak mamat mana datang? Sebab label J ni Cik Rudy, bukan semua wanita boleh terdaya memikul. Sebab berbagai-bagai stereotip datang dengan label J. Label D dia lain. Label D ni dia ter-escape sedikit sebab dia yang memberi, sebab dia yang datang dengan ekonomi. Jadi saya rasa di sini wanita harus bijak memilih, dan pemilihannya bagi wanita yang ingin berkahwin semula ialah apakah aset yang awak bawa masuk dalam perkahwinan kedua. Kerana ask yourself, tanya diri anda bercerai pada mulanya kenapa? Kerana anda ingin kehidupan yang baru. Not necessarily suami yang baru, tetapi kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih better. Jadi kalau dengan berkahwin sekali lagi ni, saya stuck ataupun saya downgrade, kenapa harus saya mulakan perkahwinan kedua? Itu kedua. Kalau wanita ini anak dara, seperti yang pemanggil kita, dan dia ingin berkahwin semula dengan duda, sama juga. Adakah saya masuk ke dalam kompleksiti, dan adakah kompleksiti ini worth it untuk saya pikul? Itu saja. Saya tengah-tengah dengar cakap dia. Saya pun penat. Tapi macam mana nak jawab tu? Ya. Cuma satu aja saya boleh cakap, Jadilah. Kalau dekat mahkamah kadang-kadang bila orang nak bercerai, pasangan ni nak bercerai, pasangan ni pun nak bercerai. Pasangan ni dah kenyit kat sini, dekat perempuan ni dah kenyit kat lelaki sini. Sebelum kita boleh menyelesaikan masalah kita dah main kenyit. Pening kepala saya. Sebab tu saya selalu kata, luka tu belum pulih lagi. Tapi kenapa? Sebab kita cuma kata, kau fikir aku tak laku ke?
kau ceraikan aku pun aku tetap boleh dapat lagi satu. Ini masalah kedua kita semua. Bila kita ditinggal ataupun dicerai, kita tak nak memperbaiki diri kita, kita menunjukkan pada orang lain, saya pun boleh dapat apa. Tanpa sedari kita ambil mamat mana, kita ambil beggar mana. Kahwin aja untuk membuktikan pada orang lain, aku laku apa. Padanlah saya ni, Sintan dah kasih headband dengan earring gold ni tetap tak laku-laku, Cik Rudy. Betul. Pasal saya tak kenyit kat Syariah Court. Bila awak tahu berapa banyak kali bila kita tengah makan dekat food center, makcik-makcik kata, inilah masalahnya tak kahwin. Kalau awak kahwin kan ada orang sebelah awak. Kita mesti tukar pemikiran ni sekarang juga. Kalau kita makan seorang, kita ada Tuhan dalam hati kita. Kita tak payah kahwin sebab nak kahwin. Apa pun datang kita kahwin aja. Seperti saya katakan lagi, kalau jodoh, jodoh. Tapi kita mesti mempertimbangkan semua. Jangan benarkan masyarakat beri kita tekanan, akhirnya kita merebakkan lagi masalah kita. Dan ada sedikit statistik untuk saya bacakan di sini. Menurut laman steadymarriage.com, kadar perceraian untuk perkahwinan pertama ialah 50%. Tapi perceraian untuk perkahwinan kedua kalinya adalah 70%. Jadi memang dari segi realiti, orang yang berkahwin kali kedua ini lebih fragile ataupun lebih rapuh sebenarnya ya perkahwinannya dibandingkan dengan perkahwinan yang biasa. Ya, betul. Jadi sebab itulah kita mesti mempertimbangkan semua ni lah ya. Sebab kita dah cakap banyak ni lah. Betul. Apa kata kita relax lah sekejap? Kita rehat, kita minum kopi dulu, kita penat dan kemudian kita sambung balik dengan rumusan pendapat saya dan juga Rudy tentang topik perkahwinan semula. Nampaknya ada yang marah-marah di luar sana. Kita tidak mengutuk sesiapa ataupun kita tidak juga menghalang sesiapa untuk berkahwin sekali lagi, cuma memberikan utara ataupun membincangkan tentang apakah cabarannya dan juga risiko-risiko yang perlu diambil kira. Tapi bagi anda yang memerlukan program sokongan dan informasi, bolehlah merujuk kepada PPIS Vista Sakina yang terletak di blok 549 Woodlands Drive 44. Dan kalau dah diberikan informasi untuk self-help ini, saya kira ini menunjukkan juga bahawa perkahwinan kedua memang memerlukan pertolongan. Betul. Ya? Biar saya pula beri rumusan saya. Ini rancangan terakhir kita dalam season ini. Pertama sekali saya ingin mengatakan negara kita ini tak pernah memaksa sesiapa pun melakukan sesuatu yang mereka tak nak. Awak nak berkahwin kali kedua, kali ketiga, itu adalah hak awak. Nawa itu rancangan ini ialah membantu seperti saya dah kata awal tadi. Ramai yang beri kita tekanan untuk melakukan sesuatu tanpa berfikir, kita buat. Lepas tu kita merebakkan masalah kita. Ini tekanan masyarakat. Mereka bertanya, kenapa tak kahwin? Kenapa ke sini? Kenapa ke tu? Kenapa tak tanya? Saya tak bertengahkan sekolah saya. Saya tak pandaikan anak-anak saya. Ini yang mustahak. Sebab itu rancangan dalam ini kita nak buat anda bersiapkan diri. Memang ada banyak bapa-bapa tiri yang sangat handal, ibu-ibu tiri yang sangat handal, perkahwinan semula yang sangat-sangat meletup. Tetapi apa yang kita melihat, ada juga yang tak elok. Jadi kalau anda marah dengan kita, fikirlah. Bukan niat kita bukan nak buat macam tu. Niat kita ialah awak berhak nak pilih, tak nak pilih. Kalau awak pilih, InsyaAllah masyarakat kita akan makmur, maju dan cemerlang. Itulah rancangan kita ini. Dan saya juga ingin tekankan, kalau anda memilih untuk berkahwin semula dan perkahwinan semula itu meruncing masalahnya menjadi lebih rumit, anda juga tidak keseorangan kerana anda diberikan pertolongan PPIS Vista Sakina misalnya. Jadi saya rasa pilihannya tetap di tangan anda, tetapi pilih secara bijak. Dan rumusan saya ialah jangan takut keseorangan. Kerana kalau itik boleh dapat pasangan lagi, ini kan pula manusia. Ayam saya pun ada member dia. Itulah dia. Jangan tak payah terburu-buru. Dah itu dia. Okey, dan saya rasa kita ini harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di luar sana yang menyokong program kami selama 13 episod. Kami ingin meminta maaf sekiranya ada kata-kata kami yang menyakitkan hati dan terguris dan sebagainya. Penerbit juga ya. Juga ingin meminta maaf dan saya juga ingin berterima kasih kepada anda Rudy Marikan kerana bukan semua orang dapat memberikan informasi secara simple dan logik dan relevan untuk masyarakat pada hari ini. Saya amat-amat bersyukur dapat diberi kerja dengan anda. Awak tahu saya sangat menghormati awak dan saya juga menyayangi awak. Jadi kita bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak. Ya, dan sebelum kita kena halau, lebih baik kita ucapkan selamat malam kepada masyarakat Singapura. Semoga anda menjadi masyarakat yang lebih cermat.